Okey, panjang untuk kereta ni lebih kurang 48 cm dan lebar adalah 29 cm. Hai, Assalamualaikum kepada mereka yang baru singgah ke channel ni. Saya Faiz. Okey, pada video ni saya nak buat satu review sikit lah mengenai kereta kontrol yang saya beli di salah satu mall yang ada di sini lah. Okey, kereta kontrol sekarang ni dia bukanlah salah satu menjadi satu permainan kanak-kanak, tetapi ia juga menjadi salah satu hobi untuk bagi orang dewasa. Jika kita lihat di luar negara, mereka siap ada pertandingan lagi untuk kereta kontrol ni. Hadiah yang ditawarkan pun bukan hadiah yang biasa-biasa, tapi bila saya lihat di Malaysia ni, kita ni masih lagi kurang lah ke arah tu. Dan jika ada di Malaysia pun, saya lihat mereka yang suka kumpul kereta permainan saja yang ada. Tapi untuk buat pertandingan perlumbaan kereta kontrol ni masih lagi belum ada lagi lah setakat ni. Okey, jika korang lihat ni, ini adalah kereta kontrol yang saya baru beli minggu yang lepas. Okey, dan saya dah cubalah bermain di atas jalan raya, saya bermain di padang rumput, saya bermain jalan berbatu dan jalan yang berpasir. Dan apa yang saya perhatikan, kereta ni memang sesuai untuk semua keadaan jalan. Okey, secara kasar, jika korang lihat di sini, kotak ni agak besar juga. Dan mungkin kereta di dalam ni pun mungkin juga besar. Baiklah, sebelum saya buka kotak ni dan tunjukkan kepada korang kereta kontrol ni, saya nak beritahu dululah beberapa ciri-ciri yang menarik pada kereta ni. Okey, jika korang lihat daripada pandangan atas, ini adalah kotak kereta kontrol. Okey, di sini jika kita lihat, dia ada tunjuklah beberapa ciri-ciri yang menarik bagi kereta ni. Okey, yang pertama adalah huge angle wheel. Okey, maksudnya di sini kereta kontrol ni saiz tayarnya agak besar. Okey, memang saiz kalau ala-ala kereta Bigfoot lah. Okey, jadi bila saiz tayar besar, dia sesuailah untuk kita bermain atas permukaan jalan yang tidak rata. Okey, yang kedua, independent anti-vibration suspension system. Okey, maksudnya di sini spring bagi kereta ni dia ada anti-vibration lah. Maksudnya di sini dia boleh menyerap hentakan yang agak kuat. Jadi kereta ni kita boleh bermain dengan lasak lah. Okey, yang ketiga pula, strong gripping power climbing tires. Okey, maksudnya di sini tayar bagi kereta ni dia boleh mencekam pada permukaan yang cerung lah. Okey, maksudnya di sini kita boleh mendaki bukit dengan senang. Jadi dia tak adalah untuk tayar licin ke apa. Okey, yang keempat pula adalah long lasting electric power. Okey, maksudnya di sini bateri bagi kereta ni bertahan lama. Okey, yang kelima, strong torque motor. Okey, maksudnya di sini motor untuk menggerakkan tayarnya agak kuat, dan jika kita lihat di sini, motor ni dia boleh bergerak sehingga 30 km/h. Maksudnya 30 km per jam lah. Dan yang last sekali, anti collision anti fall protection frame. Maksudnya di sini dia ada anti collision ataupun maksudnya anti pelanggaran dan anti jatuh. Jadi di sini seperti tadi, jadi kereta ni kita boleh bermain dengan lasak. Walaupun kita langgar apa-apa saja objek, dia masih lagi dapat menyerap hentakan tu. Jadi kereta ni tak mudah rosak lah. So kalau korang suka bermain dengan lasak, kereta ni agak sesuai lah dengan korang. Yang seterusnya kita lihat di sisi. Ini adalah bentuk kereta ni. Nanti saya akan tunjukkan kepada korang yang real lah di dalam ni. Untuk kontrol ni dia berfrekuensi 2.4 GHz. Maksudnya di sini dia boleh connect dengan dia punya remote control 2.4 GHz. Yang ni memang standard lah. Mana-mana kereta kontrol pun dia akan 2.4 GHz. Dan kita boleh kontrol kereta ni sehingga 100 meter saja. Bagi saya 100 meter ni dah cukup jauh lah. Supaya dia sentiasa berada pada pandangan mata kita. Di sini juga dia tulis height resistant climbing tires. Seperti tadi dia memberitahu tayar kereta ni dia boleh untuk mendaki.
Okay, suspension system. Okay, maksudnya di sini dia ada spring yang agak fleksibel. Okay, high torque motor. Okay, seperti tadi yang saya beritahu. Okay, motor untuk menggerakkan tayarnya agak kuat lah. Dan di sini dia tulis 4WD. Okay, maksudnya 4x4. Okay, di sini kereta ni dia keempat tepat tayar akan bergerak. Okay, biasanya kalau kita beli kereta permainan, tayarnya hanya bergerak di belakang saja. Maksudnya di sini tayar dua saja yang bergerak, tapi bagi kereta ni dia adalah 4WD, maksudnya keempat-empat tayar akan bergerak lah semasa kita kontrol kereta ni nanti. Okay, di sini ditulis suitable for various terrains, take you to conquer various terrains. Okay, maksudnya di sini kereta ni sesuai lah untuk kita bermain atas apa saja permukaan jalan. Okay, sama ada atas tar, atas pasir, atas pada rumput dan sebagainya. Okay, dan jika korang lihat di sini, ini adalah harga yang saya beli, iaitu RM259. Okay, murah lah, tak mahal sangat bagi saya. Okay, kalau kereta macam ni ok lah dengan harga ni. Okay, sekarang ni pada bahagian bawah kotak ni, okay, kalau korang lihat pada bahagian kotak bawah ni macam ni je lah dia tunjuk. Okay, di mana dia tunjuk cara untuk bagaimana remote control ni berfungsi. Okay, dan di sini jika korang lihat dia beritahulah bagaimana sistem bateri untuk kereta ni. Okay, dan di sini juga dia beritahulah di mana untuk kita switch off ataupun on. Okay, di mana nak masukkan bateri dan sebagainya. Okay, sekarang ini saya dah tunjukkan kepada korang pada bahagian kotak di luar kereta kontrol ni, dan sekarang ni saya akan buka kotak ni dan kita lihat keretanya. Ok, sebenarnya kereta ni saya dah buka sebelum ni, tapi saya terpaksa masukkan balik lah untuk buat tunjuk review pada korang. Ok, jadi sekarang ni saya akan buka dan kita lihat. Ok guys, so inilah kereta yang saya ceritakan kepada korang sebentar tadi. Dan jika korang lihat di sini, saiz kereta ni agak besar juga. Okay, panjang untuk kereta ni lebih kurang 48 cm dan lebar adalah 29 cm. Okay, jadi saiz kereta ni agak besar. Dan jika korang lihat, okay, tayar di sini pun besar. Okay, korang boleh bandingkan sendiri dengan tapak tangan saya. Okay, saiz kereta ni agak besar. Dan tayar kereta ni dia berbunga lah, okay, supaya bila kita naik bukit dia dapat mencekam dengan kuat. Okay, di sini saya letakkan mount untuk GoPro, okay, supaya bila nanti saya bawa kereta ni, nanti saya boleh letakkan GoPro di sini. Okay, nanti saya boleh ambil footage lah melalui kereta ni. Ok, jika korang lihat pada badan kereta ni, ini bukan plastik. Ok, ini adalah aluminium. Ok, jadi bila diperbuat daripada aluminium, jadi dia susah untuk pecah lah kalau kita bermain dengan lasak kereta ni. Ok, yang atas ni pun aluminium, yang di tepi ni pun aluminium. Ok, boleh katakan seluruh kereta ni adalah aluminium. Ok, kecuali pada rangka kereta ni adalah plastik saja. Okay, yang ni bukan aluminium. Okay, untuk kuasa bagi kereta ni kita menggunakan bateri. Okay, yang ni bukan bateri biasa. Okay, yang ni kita gunakan bateri yang sebelum ni pun saya tak pernah nampak bateri ni. Okay, ia hanya ada untuk RC car lah. Okay, kereta kontrol lah. Okay, dia menggunakan bateri macam ni. Okay, nanti korang boleh connect, okay, antara bateri ni dengan kereta kontrol ni. Okay, yang ni kalau kita beli spare lebih kurang dalam RM45. Dan kapasiti untuk bateri ni lebih kurang dalam 500 mAh saja. Okay, jadi kalau kita bermain kereta ni, okay, dalam dia boleh bertahan selama lebih kurang 15 hingga ke 20 minit lah. Okay, jika korang nak beli bateri spare, okay, pastikan volt bateri ni adalah sama, iaitu 8.4 volt. Okay, sebenarnya di sini dia juga ada skru, tapi saya tak letak lah. Okay, kalau korang nak bermain dengan lasak, okay, saya cadangkan kepada korang untuk letakkan skru di sini.
Okay, jika korang lihat spring pada kereta ni ataupun kalau di Kelantan kita panggil sebagai seatsaw bar, okay, dalam bahasa Inggeris suspension. Okay, di sini dia agak lembut, okay, tapi dia fleksibel. Okay, maksudnya di sini kalau kita bermain dengan lasak, spring ni dia dapat menyerap hentakan lah, okay, supaya kereta kontrol kita tak mudah rosak kalau jatuh dari tempat yang tinggi. Okay, selain itu juga dalam kotak tadi korang akan mendapat charging untuk bateri. Okay, charging untuk bateri dia macam ni. Okay, dia USB di sini dan kita connect bateri pada USB ni lah. Okay, nanti korang boleh charge di laptop korang ataupun mana-mana plug USB. Okay, untuk charging dia simple saja. Okay, dan juga korang akan mendapat remote lah. Okay, remote control dia macam ni je. Ringkas saja yang biasa kita lihat sebelum ni lah. Okay, di mana yang ni untuk ke depan, ke belakang. Okay, yang ni untuk kita pusing tayar dia. Baiklah, sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana tayar kereta ni bergerak. Okay, jika korang lihat demo yang saya tunjukkan sebentar tadi, keempat-empat tayar kereta ni dia bergerak serentak lah. Jadi bila keempat-empat tayar kereta ni bergerak, jadi kita boleh bermain kereta ni di tempat-tempat yang agak lasak sikit lah. Okay, seperti di atas batu, di atas bukit dan sebagainya. Okay guys, so itulah yang saya dapat kongsikan kepada korang pada video kali ini, okay, untuk kereta kontrol ni. Okay, dan sebenarnya saya beli kereta ni bukan sahajalah, bukan untuk sebagai permainan saja, tetapi untuk saya ambil video. Okay, kalau korang lihat di sini, saya memang sengaja letakkan mount untuk GoPro, okay, supaya nanti bila saya bawa kereta ni dan saya boleh letakkan sekali kamera di sini lah, okay, GoPro di sini. Baiklah, itulah yang saya dapat kongsikan pada video kali ini. Semoga kita dapat berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum. Wish, ada orang dalam ni. Yang ni pemandu, yang ni driver.